السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Fadil Ustaz Al-Qadir selaku pengurusi, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Asalnya majlis pada malam ini adalah majlis kita dengan pelajar-pelajar daurah yang sudah tamat. Tapi ana fikir bahawasanya ada baiknya untuk kita buat juga ceramah ataupun program soal jawab umum, terutama mereka yang selalu datang kepada pengajian di dewan ini, karena kita pun telah lama tidak buat dan notis ini telah lewat, diberikan lebih kurang pada 2 hari lepas ataupun setengah lepas. Sebahagian kita dapat dan mungkin sebahagian kita tidak dapat. Sebelum tentu tuan-tuan yang mana ada handphone kita tutup dulu. Dua orang dekat kita. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya mengambil kesempatan ini untuk menyebut beberapa perkara dan kemudian insya-Allah kita isi dengan soal jawab. Perkara yang pertama ialah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam untuk memberitahu kepada orang-orang yang mengikut ataupun yang mendengar seruan dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam, dengan Allah menyatakan, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man taba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Katakanlah, inilah jalanku menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala ala basirah, di atas ilmu, di atas pengetahuan, di atas keyakinan. Aku dan orang-orang yang mengikutku, Maha Suci Tuhan, aku tidak termasuk di kalangan orang-orang yang mempersekutukan. Allah bilang, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Dzalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaqun. Katakanlah, inilah jalanku, ini dan sesungguhnya inilah jalanku, dan ikutilah jalan ini. Jangan kamu ikut jalan-jalan yang lain, nanti kamu akan tersesat daripada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian itu Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kamu, mudah-mudahan kamu bertakwa. Mereka yang berada di atas slogan Islam, mereka yang berada di atas perjuangan Islam, perkara yang paling sukar yang selalu kita sebut ialah untuk beristiqamah, meneruskan perjuangan itu sama seperti mana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kerana perjuangan itu kadang-kadang terpaksa berhadapan dengan isu, berhadapan dengan keadaan, berhadapan dengan sentimen. Jika sekiranya manusia mengutamakan isu
mengutamakan sentimen, mengutamakan keperluan semasa dan kehendak dirinya, dibimbangi nanti dia akan terpesong daripada apa yang Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kita ada isu yang banyak dalam negara ini, dan isu-isu ini jika tidak ditangani dengan baik, dia akan boleh mengelirukan banyak pihak, termasuk mengelirukan mereka yang memakai ataupun mereka yang mempunyai pengetahuan agama ataupun memakai label-label agama. Saya mungkin akan menjelaskan beberapa perkara pada tuan-tuan dan sebelum kita buka pada perbincangan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya lihat beberapa gerakan Islam ataupun orang-orang yang terlibat dengan nama Islam kena bersikap tegas pada pusingan yang akhir ini ataupun pada masa ini dalam menentukan hala tuju perjuangan. Dulu di Perlis, ketika nak datang Faizal Tahir, kita semua tahu Faizal Tahir, saya bangkang. Faizal Tahir ini di samping ada beberapa perkara tindakan dia yang tidak wajar, tapi yang paling ketara dia di media kerana dia membuka baju. Sebab itu saya ingat kawan-kawan kita yang semangat Islam mesti lebih sensitif kepada orang yang buka seluar. Sebab isu penyanyi yang menyanyi di Selangor yang menuliskan seluar itu, isu itu walaupun setengah pihak nampak kecil, tetapi ia mempunyai nilai yang besar, menentukan cara fikir sebahagian orang. Bila tuan-tuan nak berkongsi dengan satu pihak, kita kena jelas cara fikir pihak itu. Jika kumpulan yang seperti itu dianggap tak apa, bagaimana pula jika sekiranya satu hari nanti diamanahkan untuk menguruskan RTM, diamanahkan untuk menguruskan media. Saya tidak belah mana-mana dalam hal ini, tetapi kita kena sensitif. Kita selalu mengkritik artis, tiba-tiba kita tak begitu keras dalam mengkritik artis yang kita sendiri jemput, yang lebih teruk, yang sampai melontarkan seluar, sebut perkataan-perkataan yang buruk, yang tidak sepatutnya. Di sini golongan Islam, golongan yang berkehendakkan kepada Islam, mesti menentukan perjuangan ini ke arah apa. Maulana Abdul Hasan Ali An-Nadwi yang selalu kita sebut kata-kata dia, manusia kalau nak berjuang menuntut kesamarataan hak, menuntut hak wanita, hak lelaki ke, menentang buta huruf ke, banyaklah dunia di timur dan barat lakukan yang tak Islam pun. Tetapi bezanya golongan Islam dalam perjuangan mereka, mereka menuntut supaya semua perubahan dan islah yang berlaku dalam masyarakat itu ditegakkan di atas ajaran Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fidel Castro, dia pernah mengambil Cuba dan rakyat Cuba menolongnya dengan pengorbanan yang besar. Tetapi apabila dia naik, dia melakukan kezaliman yang pernah dilakukan oleh pemerintah sebelumnya. Islam menyatakan ditegakkan Islam
di atas runtuhan jahiliyah. Bukan ditegakkan jahiliyah di atas runtuhan jahiliyah. Islam itu ditegakkan di atas runtuhan jahiliyah. Kalau penegakan keadilan itu ataupun penegakan perubahan pemerintahan itu hanya dengan mengganti nama-nama pemerintah, ia tidak banyak makna. Kita bukan nak menggantikan nama pemerintah, tetapi kita ingin menggantikan sistem. Pemerintah boleh datang dan pergi, tetapi sistem yang berpandukan wahyu itulah yang mesti menjadi dasar di dalam kehidupan manusia. Ini soal prinsip. Saya bimbang dalam galakan kita yang bersemangat kebelakangan ini, akhirnya kita terlupa kita berjuang untuk apa. Yang dikatakan perjuangan yang mendapat pahala itu ialah perjuangan antakuna kalimatullahi hiyal ulya. Apabila kalimah Allah menjadi tinggi, maka dia adalah jihad fisabilillah. Jika pendapat individu menjadi tinggi, tokoh saja menjadi tinggi, ia bukan fisabilillah. Islam mesti ditegakkan atas runtuhan jahiliyah. Ini perkara ini. Saya masuk isu mubahalah. Isu mubahalah ini adalah isu yang rakyat Malaysia tak pernah sebut perkataannya. Setelah disebut di Perlis, maka mula, bukan saya kata tak ada langsung, tapi maksud rakyat umum lah, tak mengaji ulama tu adalah maka mulalah ada TV bersebut mubahalah. Ada orang kata mubahalah ni tak ada dalam Islam. Ada satu lawyer wakil rakyat, dia kata tak pernah dia dengar. Dia ingat benda sementara benda tak pernah dia dengar, tak ada. Macam mana cadangan mubahalah ini muncul? Kita cerita dulu mubahalah. Mubahalah ini ialah satu bab yang mana dua orang yang berbalah meminta Allah Subhanahu wa taala menurunkan bahlah ni laknat ke atasnya jika sekiranya salah seorang daripada mereka berdusta. Mubahalah. Dan ada dalam Quran mubahalah. Quran kata inna masala Isa 'indallahi kamathali Adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun al-haqqu min rabbika fala takun minal mumtarin faman hajjaka min ba'di ma ja'aka minal 'ilm faqul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Sesungguhnya bandingan Isa di sisi Allah sama seperti mana Adam. Allah menjadikannya daripada tanah, yakni Adam, dan kemudian Allah kata kun fayakun. Dan Isa pun Allah bagi jadi, dia bukan anak Allah, kemudian Allah kata kun fayakun. Kebenaran itu daripada Tuhanmu, jangan kamu termasuk di kalangan orang-orang yang ragu. Sesiapa yang terus berhujah dengan engkau setelah datang kepada engkau wahai Muhammad ilmu, maka katalah kepadanya, sila bawa anak-anak, sila marilah kita panggil anak-anak kamu, anak-anak kami, isteri-isteri kamu, isteri-isteri kami, diri kami dan diri kamu, kemudian kita bermubahalah. Kita minta laknat Allah diturunkan ke atas orang-orang yang berdusta. Mubahalah ini ialah satu bab
Kata Al-Hafiz Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah dalam Zadul Ma'ad, apabila mubahalah ini adalah sunnah bagi orang yang keras kepala, tidak mau menerima kebenaran, tak ada jalan dengan dia ni, maka kita bermubahalah. Ibnu Abbas pernah bermubahalah dalam masalah furu', dalam masalah pusaka, faraid. Al-Auza'i pernah cabar Sufyan bin Uyainah bermubahalah bersama ulama dalam masalah hendak tangan. Ibn Hajar Al-Asqalani pernah cabar pengikut Ibnu Arabi bermubahalah. Muhammad bin Abdul Wahhab pernah mencabar penentang-penentangnya bermubahalah dan mereka tak mahu. Berlaku mubahalah dalam sejarah. Ada orang kata balik kepada tuduhan-tuduhan yang kebelakangan berhubung dengan orang-orang politik. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita tahu mubahalah itu ada di dalam Al-Quran dan berlaku di dalam sunnah, kita pula nak bincang bila mubahalah itu berjalan. Pada peringkat awal, apabila berlaku isu, terutama yang membangkitkan tuduhan liwat tak liwat ni, maka satu pihak menyatakan ini adalah konspirasi dan mahkamah mungkin tidak boleh dipercayai. Satu pihak kata tak, ini adalah kejadian yang benar dan dakwaan ini tidak ada siapa yang memaksa. Ketika itu tak ada satu benda, tak ada penyelesaian dan orang ramai pecah-pecah kepala, maksudnya membalas sampai nak bergaduh, tuduh-menuduh. Ketika itu maka saya keluarkan cadangan bermubahalah. Bila sebut mubahalah, ada orang tak faham. Dia heran, dia kata mubahalah ni bab li'an. Li'an lain. Li'an ialah suami menuduh isteri berzina dan dia tidak ada saksi. Itu cerita lain. Semalam saya kuliah, saya dah sebut jelas benda ni, saya jelas di sini sedikit lagi. Li'an perkara lain. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang menuduh orang lain berzina, Islam kata dia mesti mendatangkan 4 orang saksi. Itu cerita di mahkamah. Mubahalah bukan cerita mahkamah. Tak payah panggil mufti. Mubahalah bukan sumpah junjung Quran seperti mana 2-3 orang sebut tu. Itu sendiri punya cipta. Tidak ada dalam Islam ni sumpah junjung Quran. Saya cakap mubahalah, ini yang tak percayakan junjung Quran. Saya tak tahu kata junjung Quran. Mubahalah. Li'an menuduh isteri melakukan zina. Ini bab yang lain. Itu bab di mahkamah. Mubahalah tidak mahkamah. Mubahalah boleh buat tepi jalan. Mubahalah boleh buat 2 orang. Sambil-sambil bertengkar, ada orang buat mubahalah, tak payah panggil hakim. Mubahalah ini apabila jalan buntu. Duk karbala Allah, kita kata benar, dia kata tak benar. Orang kata mubahalah ni sumpah saja biasa lain, mubahalah lain. Nanti saya akan pendetailkan sedikit-sedikit tentang. Dalam Islam, jika seseorang tuduh orang lain berzina, dia mesti datang 4 orang saksi. Jika tak, 80 rotan di atas belakang. Orang yang berzina itu kena fatwa. Dia kena 80 sebab sangat sensitif. Kita mempertaruhkan maruah orang lain di atas keceluparan mulut kita ataupun di atas bukti yang tidak cukup, ataupun memang kita benar-benar tengok tetapi agama tidak suka menghebohkan tentang keburukan orang lain.
kerana menuduh orang zina kata hang anak haram umpamanya. Tanya pak mak dia berzina umpamanya. Ada pun kita menuduh mak hang zina atau hang duk berzina dengan dia. Ini satu perkara besar. Ringan di mulut kita. Wa tahsabunahu layyina wa huwa 'inda Allahi 'azim. Kamu sangka ringan, dia besar di sisi Tuhan. Allah bagi amaran 80 orang. Tetapi tuan-tuan, menuduh isteri sendiri berzina bukan mempertaruhkan maruah orang, tapi mempertaruhkan maruah sendiri. Mempertaruhkan maruah sendiri. Sebab yang akan malu dia pasal isterinya berzina. Kita mungkin boleh bersabar melihat orang lain berzina, tapi kita tak boleh sabar melihat isteri kita berzina. Kita mungkin boleh pergi nasihat orang yang berzina, jangan berzina. Tapi kita tak mungkin boleh sekadar menasihat isteri kita, jangan berzina. Kalau dia berzina, la sama Allah, a'udzubillah min dzalik. Ini besar. Manusia sanggup sama orang Arab mencemburu, bunuh. Maka Quran kata walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada illa anfusuhum fa syahadatu ahadihim arba'u syahadatin billahi innahu laminal sadiqin wal khamisatu anna la'natallahi 'alaihi in kana minal kadhibin. Orang-orang yang menuduh istrinya berzina, dia tidak ada saksi melainkan dirinya, mereka tak ada saksi melainkan diri mereka sendiri, maka penyaksian bukti mereka hendaklah 4 kali sumpah. 4 kali sumpah. Wallahi wa billahi wa tallahi, sesungguhnya aku termasuk, cakap aku benar, dakwaan aku benar. Ulang 4 kali. Dan yang kelima ialah kelaknatan Allah ke atasnya. Disebut, dan laknat Allah lah ke atas aku jika sekiranya aku berdusta. Kalau dia buat macam tu, hukum tu kena pada isteri. Tuduhan kita. Quran kata, wa yadrabu 'anha al-'azaba an tashhada 4 syahadatin billahi innahu laminal kadhibin. Wal khamisatu anna ghadab Allah 'alaiha in kana minal sadiqin. Untuk dia menolak azab, hukuman kena pada isteri, maka dia kena bersumpah 4 kali bahawasanya suaminya termasuk di kalangan orang-orang yang bohong. Dan yang kelima, maka kemurkaan Allah ke atas dirinya jika dia termasuk di kalangan orang-orang, jika suaminya di kalangan orang-orang yang benar. Bila buat macam tu, proses itu kita panggil mula'anah, dan itu dalam bab li'an. Hak tu dibuat oleh mahkamah. Tak macam mubahalah, dibuat oleh mahkamah. Ada bekas mesti dia keliru. Dia kata li'an ni suami isteri dia kata. Itulah orang kata, kali tengok habis. Itu bab li'an. Li'an ini berlaku di antara suami isteri. Bila buat saja benda tu di mahkamah, kalau isteri dia tak jawab dengan 4 kali sumpah dan yang kelima kemurkaan Allah. Suami dia sebut laknat, dia sebut kemurkaan. Dengan kemurkaan Allah, maka kes itu akan dianggap sabit. Kalau isteri dia jawab, artinya fair. Lepas pada itu, kita biar daripada luar, mahkamah putuskan sama sekali hubungan perkahwinan, tak boleh balik-balik dah, dan masing-masing menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu orang penasihat agama dalam negara ni, dia kata mana boleh, dia kata macam mana kalau hukum azab Tuhan tak ada. Azab Tuhan kan di dunia, semua di akhirat.
Nasihat agama pun tak apa faham agama. Apa yang dia buat rehat orang selama ni? Ambil gaji banyak, orang bagi pening. Ini bukan cadangan li'an, ini bukan cadangan ulama. Allah Ta'ala yang sebut dalam Quran. Percayalah pada hukum Tuhan. Mubahalah ni dia nak macam dengan li'an sikit. Tapi dia tak kaitan. Dia dalam bab lain. Kemungkinan kata orang tu dia tak mencuri, orang turuh dan curi, dia boleh mubahalah. Dia bukan di depan mahkamah. Orang kata, dia tak di depan mahkamah. Dia sama-sama dia untuk membela diri dia. Proses mahkamah berjalan. Cuma saya nak sebut, tuan-tuan, kenapa suami yang mendakwa isterinya berzina tak perlu datang 4 orang saksi? Karena itu membabitkan marah dunia. Ada orang kata sesiapa yang mendakwa orang lain merogolnya ataupun meliwatnya, dia kena mendatangkan 4 orang saksi. Tuan-tuan, saya bukan nak bela siapa, tapi saya nak sebut hukum secara umum. Nanti kita pergi pada bab. Kalau seorang wanita yang dirogol pergi dakwa kepada polis dan mahkamah Islam, dan mahkamah Islam bagi tahu hang kena bawa 4 orang saksi, jika tak 80 rotan kat belakang. Ini bukan peraturan yang adil. Sebab menuduh orang merogol dirinya ialah mengaitkan dirinya sendiri. Kedua, jika kita meletakkan 4 orang saksi, itu hanya satu syarat untuk membolehkan dakwaan, maka banyak mangsa-mangsa rogol akan terinaya dan perogol akan terlepas. Kalau itu dijadikan syarat. Dan di dunia ini, di manakah 4 orang saleh melihat wanita kena rogol dan masing-masing tengok saja dan tak menghadangnya dan menunggu untuk dibawa kes itu ke mahkamah, ini tidak mendesak. Maka apabila seorang wanita yang dirogol, dia boleh juga mencabitkan kesnya dengan mengukakan karinah, mengukakan kaitan seperti mana kes Nabi Yusuf alaihissalam yang terkoyak bajunya daripada belakangnya. In kana qamisuhu quddan min dubur. Cerita Nabi Yusuf alaihissalam. Terkoyak di belakang, asadah, maka dia benar. Dan wanita itu termasuk dikenakan hukum. Sekarang orang yang kena rogol, saya bukan nak bantah, saya nak membantah seorang yang berjawatan seperti saya juga, yang menyatakan mangsa kena awak mari 4 orang saksi. Tak apalah, mangsa itu dapat, tapi jangan sebut umum. Sekarang orang yang bukan Islam sudah keliru tentang adakah mangsa rogol mesti mendatangkan 4 orang saksi. Kalau dia dirogol oleh atuknya ataupun dirogol oleh satu orang di dalam bangunan yang tak ada siapa, macam mana dia nak buat? Tapi karinah boleh. Dia cedera, dia luka, dia kena pukul, menunjukkan sepatu dia buat dakwaan. Itu semua boleh untuk membuktikan bahawasanya adanya paksaan ke atasnya dan hakim boleh mengambil kira benar. Supaya jangan tuan-tuan bila pihak tak orang siapa kena rogol, nak tak orang tak kira. Tentulah tak ada orang yang merogol orang. Di depan tak orang yang baik-baik. Dan hak tak orang baik-baik itu tak tahan dia pula. Dah rogol, kami jadi saksi. Tentu. Tentu dia buku kepala kau ni. Ini beza. Ini bab yang berbeza. Bab yang berbeza. Mengapa dia jangan mubahalah sedangkan mahkamah sudah ada? Mahkamah sudah ada. Saya kadang pada peringkat itu ialah tegang. Dan saya tidak berniat untuk tuju kepada sesiapa.
Saya nak elok orang fitnah memfitnah. Tiba-tiba orang lain yang marah. Saya kata, kesemua orang yang berkenaan bercakap secara langsung dengan telefon dengan saya. Kecuali si Saiful lah, dia tak kenal lah. Perdana Menteri sendiri berhubung dengan saya, dia tanya dengan Ba'alah ni macam mana. Saya sebut, dia tidak pernah mengganggu hukum agama. Kenapa kita sebut hal ni? Kita tak mau. Pertama, saya serabut tengok duk lawan tuduh menuduh. Saya tidak belah dan melahi A ataupun B dan kes ni kita tak tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Allah yang Maha mengetahui. Kemudian saya kata kalau dah tak boleh payah sangat pun sumpah. Wallahi wa billahi wa tallahi tak buat. Saya ingat benda ni taklah debat gaduh sangat. Semua orang dia apa duk cadang sumpah. Cadangan sumpah itu bukan membatalkan mahkamah tak. Cadangan sumpah. Kita kadang-kadang jumpa kawan kita. Mereka ni tuduh ambil duit masjid. Ambil betul lah katanya. Lepas tu Tok Bilal kata, mufti demi Allah Ta'ala, wallahi saya tak ambil RM15 nak lepas kata tu. RM15 dia sumpah kita. Bukan bila dia sumpah tu betulnya dia dilepaskan. Tak. Tapi sekurang-kurangnya saya kata dia tak ambil. Lepas tu kes bawa bincang. Satu orang yang duduk berceramah 3-4 jam, macam pokok sikit tu nak dengar. Susah tak? Pasal apa buat? Nak kata wallahi wa billahi wa tallahi dia tak buat. Pi mahkamah, pi buat surat tu, itu lagi berjam-jam. Sumpah sesir tak kena. Tengah minit pun tak habis. Jangan bersalah. Saya cadang. Tak mau jumpa. Tidak. Saya cadang tu pasal orang bawah duduk kuning salah. Ada orang duduk suzon. Tak orang kan. Sangka buruk. Jadi bukan saya suruh sumpah di mahkamah. Memanglah di mahkamah 4 orang saksi. Saya suruh orang sumpah sama-sama kita. Ni lah nak dengar. Ni ada betul orang nak sumpah. Bangsa lebih 3 hari ni keluar. Hari kita ada lawyer wanita. Dia kata mesti boleh salah. Bak ini bukan bak mudalah. Bak ini pergi mahkamah memang bukan bak mudalah. Mudalah ni orang nak pergi sesat. Kita duduk di kampung pun Allah dan nak beban orang kampung itu imam di masjid. Dia duduk paling biasa ada main dengan apa tu imam dia kalau kata tu imam tak begini-begini. Demi Allah mesti saya tak buat. Pasal apa dia lumbang orang? Pasal apa dia lumbang? Pasal apa dia lumbang? Dia nak nasi kan? Dia kata dia tak buat. Tapi pasal apa dia lumbang? Guna nama Allah. Mungkin dia buruk. Tapi biasanya bila sebut nama Allah ni jarang orang buruk. Kata Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, mubahalah dalam sejarah ni jarang lewat daripada setahun. Tapi kadang-kadang beberapa bulan turun hukuman Tuhan. Saya nak bagi denda masalah mubahalah. Saya jalan. Ada orang dia marah. Pasal apa cadang benda ni? Lah tak mau dah marah. Orang cadang. Kadang-kadang orang ni tuan-tuan, kalau benda saya kata saya cerita orang lain lah kan. Kita nak marah apa? Kadang-kadang kalau orang kata mufti kan dia kata mufti dapat gaji daripada Arab ni RM15,000 setiap bulan. Amallah saya lupa. Wallahi wa billahi wa tallahi dia tak dapat. RM15,000 sebulan tak dapat. Apa salah apa tu? Itu salah. Pasal tak sumpah di mahkamah. Dah saya bukan marah ke mahkamah. Saya nak bagi yakin orang yang mendengar pula saya tak dapat gaji tu. Pasal apa dia sumpah? Saya tahu dia tak ambil. Sumpah pergi 20 kali pun.
Bukan saya kata orang tak mau sumpah tu dia buat. Saya tak kata. Saya kadang ada benda tak perlu modal. Saya cadang dalam ceramah. Saya cadang ucapan turun. Saya bersolat. Saya kata benda tak perlu modal. Kalau insan buat pun. 5 duit pun tak kenal. Tapi orang yang dengar kata, barangkali kawan kita ni jadi mangsa. Kawan kita ni dizalimi. Bila kita tak mau, orang tak boleh nak kata perkataan tu. Mungkin dia kata juga. Tapi tak tahulah apa yang kita kata. Wallahu a'lam. Itu Allah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi istilah-istilah yang seperti ini kita sebut dia tidak ada kaitan dengan isu mahkamah. Ada orang kata ini di bawah bab qadar. Qadar tu kita mahkamah. Iya mahkamah. Tapi saya sebut kepada tuan-tuan dan kepada orang ramai. Ada beberapa orang yang disebut sebagai bakal Perdana Menteri. Tapi saya tengok kadang-kadang sebelah kanan ni semua orang jadi serabu. Sudahlah Alak yang pergi menyanyi jilat-jilat tu, dia tu lagi sambut lah. Kan? Jadi semua jadi serabu. Saya kadang-kadang, kenapa kita senantiasa melihat kepada beberapa calon yang sabut ini? Carilah calon yang mana tidak ada rekod bersih. Ada pengalaman di dalam pengurusan juga. Walaupun saya dengan dia mungkin berbeza benar, tapi saya kata secara perbandingan lebih baik. Daripada beberapa calon yang disebut tu, saya ingat Menteri Besar Kelantan lebih baik. Benar juga. Lebih baik. Tak ada skandal, tak ada rekod, tak ada cerita yang sabut-sabut pada kita. Pasal apa hampa berarti cadang hal lain? Kalau yang ada pun takbir dengan ingat dengan Menteri Besar Kelantan, Menteri Besar Kelantan sekarang lebih ahli politik dan ada pengalaman yang bukan sedikit. Tak buat jahat, ramai yang tak buat jahat. Bila kita tak dapat meletakkan satu orang yang firm dengan pendirian Islam yang jelas, maka kadang-kadang kita susah nak faham tindakan-tindakan itu. Saya duka cita setengah kawan-kawan yang mana saya kenali belakang-belakang dari Islam lah juga. Dia setuju dengan Alak hak nyanyi jilat-jilat tu. Dia kata cara tak betul tapi lirik bagus. La ilaha illallah. Lirik bagus lah. Tapi saya ingat ulasan Menteri Besar Kelantan padat. Maka ini ulas tentang politik, perkembangan politik negara. Akhirnya orang yang semangat Islam ni, anda menyerahkan benda ni kepada siapa? Kita nak negara ini dalam acuan apa? Adakah perjuangan kita, apakah perjuangan kita dalam politik? Apa perjuangan dalam politik? Adakah perjuangan kita ialah perjuangan menurunkan harga minyak? Yalah kita memang tak mahu harga minyak naik, ya. Tapi adakah perjuangan politik Islam itu perjuangan menurunkan harga minyak? Tuan-tuan, tak. Adakah perjuangan politik Islam itu perjuangan menurunkan harga barang? Tak, itu sempit. Perjuangan politik Islam itu adalah perjuangan menjadikan sistem yang ada dalam Quran dan sunnah itu dihayati oleh manusia secara adil dan saksama. Ketundukan manusia kepada Allah dan Rasulnya di dalam sistem, di dalam berpolitik ialah berdasarkan kehendak Al-Quran dan sunnah. Saya bimbang apa saya sebut tadi. Letakkan di mana kita nak sampai di dalam perjuangan ini. Setelah kita tahu matlamat, kita tak usah tanya jalan itu jauh atau dekat. Dah kita tahu kita nak pergi Johor, nak pergi cari jalan dekat macam Pihak Kangang. Mana boleh?
Setelah kita tahu ke mana kita nak pergi, maka kita akan tempuhi jalan itu sekalipun jauh. Saya bimbang kawan-kawan kita dalam perjuangan Islam yang menyebut perjuangan Islam ini, jangan tersasar. Perjuangan itu adalah sesuatu yang kita nak kutip pahala di sisi Allah. Jika kita tak dapat membezakan antara kita dan orang lain yang kita tentang yang berbangga dengan kita, apa makna kepada perjuangan itu? Nak kepada turun harga minyak bukan saja Ahmad, Ahcong pun nak. Nak turun pada harga barang bukan saja Muhammad Ramasani pun nak. Itu benda biasa. Kita mengenal. Tapi Ahmad, Muhammad kehendaknya lebih daripada Ramasani dan Ahcong, iaitu menjadikan sistem yang menguruskan dunia ini taat kepada Allah dan Rasul. Dan saya duka cita jika benar, mudah-mudahan tak benar lah beberapa dakwaan, sehingga ada pihak yang membuat perjanjian itu dan ini yang akhirnya melonggarkan perjuangan ataupun semangat Islam dalam diri mereka. Ini saya buat sebagai mukadimah yang saya buka kepada tuan-tuan, maka dia nak memberikan pandangan yang kedua, insyaAllah. Silakan. Ada soalan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Safi bin Yusuf. Mahal beliau. Ada dua pembicaraan. Yang pembicaraan yang pertama ini saya pribadi, saya nak minta maaf juga dekat Datuk Putih. Masa mula itu memang buatan itu kami yang orang yang kuat menuntut kepada bukan mereka orang nak keluar dalam keadaan itu, lalu dia berjaya dengan cepat buatan selama masalah orang bicara itu sudah masalah bicara dengan doktor bicara dengan semua orang yang berkaitan itu orang ofisik sampai kita mau kita dari muka kita ada doktornya ini yang doktor kita pakai. Jadi bila ada orang memang dalam musibah sebenarnya tidak boleh ada orang. Jadi betul-betul ramai mereka berbuat di kota. Jadi saya minta maaf lepas itu yang kedua kita melalui ramai melalui dunia, tapi kita kadang-kadang berubah antara nak buat dari rumah nak buat apa. Jadi selama kita ramai minta beliau ramai itu lagi, tapi kota awal dan tak tahu apa-apa balik kita tahu dia kalau ada dia untuk dia kalau ada itu kita tak ada apa yang nak. Jadi kemudian kalau dia ada nak apa sebenarnya kalau kita ada belajar diri dalam dia apa mereka kalau dia yang kedua dia harus belajar belajar diri apa anak-anak itu belajar itu apa dalam dua tahun lalu mau dari belajar dari macam aku dalam aku terima kasih tuan. Saya sebenarnya terima kasih kepada saudara-saudara, minta maaf dan saya kira hak kata kita halal lah untuk dia. Ramai orang hantar email minta maaf. Kita pun tahu
Saya walaupun bukan pendakwah yang cemerlang, tetapi dada orang yang berdakwah mesti besar. Nabi pun peringkat awal tak ada benda, tak kata pada ahli sihir, gila, semacam lagi kan. Tetapi baginda sallallahu alaihi wasallam pada akhir, orang nak kata itulah yang tolong dah. Setelah mereka faham bahawasanya perkara yang disebut itu benar. Dan benda ini semua memerlukan masa. Nabi mengambil masa 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, tempoh yang panjang. Alhamdulillah, saya tengok Allah bagi sikit kurnia ataupun Allah Ta'ala dengan limpah rahmatnya. Saya ingat lebih dari beberapa bulan saya jadi ramai orang yang tak email, tak maaf. Kerana mungkin mereka mudah faham apa yang kita maksudkan. Sesiapa yang membaca tulisan saya ingat dia tahu saya tidak pernah kait belah mana-mana. Saya akan kata, kalau saya bersetuju dengan pendapat A, saya akan kata dia benar walaupun dia tak tahu saya. InsyaAllah. Wala yajrimannakum syana'an qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Jangan kamu jadikan kebencian kamu kepada satu kaum sebabkan kamu tidak adil. Adillah, dia itu lebih dekat kepada takwa. Kedua, tuan-tuan, orang mari ceramah ni balik nak buat apa? Saya selalu sebut di dewan ini dan tahu tuan-tuan yang saya datang. Kita tak mau orang yang mengaji dengan kita balik, dia pergi jadi perangai tak elok. Dimaki orang, hamun orang, mencarut, berhujah tak berdasarkan kepada kaedah-kaedah ilmiah. Mentang-mentang kita tak suka, lalu kita maki sampai tak ada cukup tanah. Yang ini kita tak mahu. Kita minta adil. Nabi adil. Hatta terhadap orang Yahudi pun adil. Sebab itu insyaAllah tuan-tuan, mudah-mudahan tuan-tuan sahabat-sahabat yang baru datang, mereka boleh bersama kawan-kawan yang duduk di sini. Dan mereka takkan maki tuan-tuan, walaupun tuan-tuan telah maki kita. Kerana itu bukan pendekatan. Habis sangat mungkin kita bertegas, kita buat peluang hujah, kita keras sikit itu mungkin. Tapi maki no. Cerca perkataan dulu kita tak kata. Dan kita pun tak mahu lah budak kita kalau ada kita dengar penceramah kita panggil, dia kata sini kita bela. Sekalipun dia sokong kita. Sekalipun dia sokong kita. Islam mesti naik melalui jalan Islam. Tuan-tuan boleh saudara boleh sampaikan kepada sahabat-sahabat saudara yang bersemangat Islam dan bersemangat politik Islam. Nabi SAW ketika berada di Mekah telah ditawar kepada baginda, ya ibn akhi, in kunta turidu bima ji'ta bihi mulkan mallaknaka alaina, in kunta turidu bima ji'ta bihi syarafan sawwatnaka alaina, in kunta turidu bima ji'ta bihi malan jama'na laka amwalana hatta takuna aktsara minna malan. Wahai anak saudaraku, sekiranya apa yang kau dakwah ni kau nak jadi raja, kami tabalkan kau jadi raja. Jika kau nak jadi orang besar, kami lantik kau jadi orang besar. Jika kau dakwah ini kerana kau nak jadi kaya, nak kena harta, kami akan himpun harta kami beri padamu. Jika kau berdakwah ini kerana kau nak perempuan, kau bagi perempuan yang paling cantik. Jika kau dakwah ini kerana kau ada gangguan fikiranmu, kami cari untuk bomoh paling baik. Nabi SAW jalan kepada kuasa sudah dekat, tetapi jalan itu menggadaikan prinsip. Jalan itu menggadaikan prinsip. Hari ini ramai orang melihat kuasa lebih daripada prinsip, sehingga sebahagian mereka, saya tak mendugalah, saya rasa mereka telah melukai apakah perjuangan mereka yang asal kerana mereka mencari apa yang dikatakan kuasa. Kerana mereka memikir dengan adanya kuasa lalu kita boleh buat. Tapi Islam kata kuasa itu harus diambil secara Islam.
Sebab itu Allah Subhanahu wa taala memberkati para ulama. Ramai di kalangan mereka yang tidak berkuasa, tetapi suara mereka lebih kuat daripada orang yang berkuasa. Syekhul Islam Ibn Taymiyah telah mempertahankan sempadan wilayah Syam daripada serangan Tatar Mongol ketika dia tidak mempunyai kuasa politik. Pengaruh para imam Ahlus Sunnah dalam sejarah lebih kuat daripada para pemerintah zaman itu. Walaupun tubuh mereka dipenjarakan, tetapi pemikiran mereka dan cara mereka menguasai rakyat jelata. Allah memberkati ilmu para ulama dengan keikhlasan. Saya yang lemah, dhaif, tak kuat, tak kurang ikhlas ni pun, kalau nak kata banyaklah kelemahan. Saya contoh, saya ingat apabila saya halang beberapa artis masuk ke Perlis, alhamdulillah, kerana walaupun tak ada kuasa, saya nak tunjuk, bukan ikhlas, saya nak tunjuk kuasa. Walaupun tak ada kuasa politik, dia tak akan masuk. Sebahagian kawan-kawan kita di sana ada kuasa politik, tapi suka dia nak menghalang Ella dan apa? Elia? Mas Idayu. Saya upaya peminat dia ada. Dalam doang. Tak boleh halang. Bukan kerana saya ikhlas, itu bukan sukatannya, tapi nak cerita. Bukan semestinya sentiasa politik itu anda boleh buat. Sebab itu bertawakal ala hayyul qayyum. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Ahmad, saudaranya pada satu hari baginda sallallahu alaihi wasallam tidur dan bangun lewat subuh sehingga hampir matahari nampak di kanan. Keluar sahabat tunggu, maka tidak salah tunggu Rasul. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad, bila ditanya baginda kenapa baginda lewat, baginda cerita bahawasanya baginda salat malam seperti biasa. Kemudian baginda begitu mengantuk dan tertidur. Di dalam tidurnya baginda bermimpi melihat Allah Azza wa Jalla. Kata Nabi, fawadha'a kaffahu. Dalam mimpi itu Allah Subhanahu wa taala kata, ya Muhammad, atadrina fima yaqtasimul mala'ul a'la. 3 kali. Wahai Muhammad, engkau tahu tak apa yang menyebabkan malaikat di langit berbalah, berbincang sakan? Nabi kita tak tahu. Fawadha'a kaffahu baina katifayhi. Lalu Allah Ta'ala letakkan tapak tangannya di antara dua bawah. Demikian hadis itu. Serangan Allah sesuai dengan bersyarat Allah. Tak sama dengan makhluk. Kita terima dasar yang Nabi sebut tadi. Sehingga Nabi terasa sejuk. Lalu Nabi nampak segala-galanya. Lalu Allah tanya lagi soalan itu. Kata Nabi, mereka yaqtasimu fil kafarati wad darajat. Mereka berselisih, mereka berbincang tentang kafarat, benda apa yang boleh menghapuskan dosa, dan tentang darajat, benda yang boleh mengangkatkan darjat. Panjang hadisnya, tapi saya nak sebut yang ujung. Kali lagi kita datang, kita akan baca. Nabi sebut tentang naqlul aqdami ila al-jumu'ah, wa isbagul wudu. Nabi sebut banyak perkara yang Nabi sebut. Dia pergi kepada jamaah, banyakkan wudu. Antara benda yang boleh menaikkan, mengangkat darajat, wassalatu wan nasu niyam, it'amut ta'am, wassalatu wan nasu niyam, makan, memberi makan kepada orang lain, dan bersolat ketika orang lain sedang tidur. Kemudian Allah kata sekali, minta wahai Muhammad. Lalu Nabi minta. Nabi sebut, Allahumma inni as'aluka. Ni doa yang Allah tunjuk kepada Nabi. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin
wa antarhamani wa taghfirani. Wa idza aradta fitnatan fi qaumin tawaffani ghayra maftun. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba kulli 'amalin yuqarribuni ila hubbik. Ya Allah, aku minta daripadamu fi'lal khairat, perbuatan-perbuatan yang baik, wa tarkal munkarat, dan meninggalkan perkara-perkara munkar, wa hubbal masyakin, dan sayang ke orang miskin, wa antarhamani wa taghfirani, agar engkau merahmati aku dan mengampuni. Wa idza aradta fitnatan fi qaumin tawaffani ghayr maftun, apabila engkau hendak menurunkan satu fitnah kepada satu kaum atau menurunkan fitnah kepada satu kaum, matikanlah aku dalam keadaan tidak terfitnah dalam agama. Jangan ikut jalan yang salah. Kalau puak kita sudah nak menyeleweng, jangan janji kita duduk dengan puak tu. Mati pun tak apa. Jangan share dengan mereka. Jangan mentang-mentang itulah puak kita, geng kita, jamaah kita, kumpulan kita, harakah kita, parti kita, organisasi kita. Aku jalan sama mereka. Lah. Wa idza aradta fitnatan fi qaumin tawaffani ghairal maftun. Jika engkau ingin menurunkan fitnah ni bukan fitnah Melayu, menurunkan ujian yang menggugat agama dalam satu kaum, matikanlah aku dalam keadaan tidak terfitnah. Ya Allah, aku memohon kepadamu hubbat, kecintaanmu, wa hubba man yuhibbuk, kecintaan orang yang mencintaimu, wa hubba kulla amalin yuqarribuni ila hubbik, dan kecintaan kepada setiap amalan yang mendekatkan aku kepada cintamu. Kita minta itu, dan kita minta istiqamah di atas jalan Allah Azza wa Jalla. Kita tak mau tanya parti A ataupun parti B. Kita tak mau tanya parti kita ataupun parti orang. Kita tanya ketepatan dengan Quran dan Sunnah ataupun tidak. Jika bertepatan, walaupun musuh membujur lalu melentang patah, kita suka. Jika bertentangan, walaupun sahabat terdekat membujur lalu melentang patah, kita tak suka. Kita tegak bersama hujjah. Wa anna hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Inilah jalanku, katakanlah inilah jalanku menuju kepada Allah di atas hujjah, aku dan orang-orang yang mengikutku. Tuan-tuan, perjuangan kita bukan di dunia sekadar turun harga minyak, tapi perjuangan kita ialah menegakkan syiar Allah Subhanahu wa taala. Saya memang sokong kalau nak turun harga minyak ni, kan tak sokong. Lebih daripada sokong, dan saya memang marah pokok internet harga minyak, kan? Tetapi Islam lebih besar daripada tajuk itu. Janganlah bab itu saja. Akhirnya kita duk fokus harga minyak ya. Kita tak kira dah orang main nyanyi jilat-jilat pun tak apa, yang penting harga minyak. Tak. Cara kita keseluruhan mesti Islam, barulah dinamakan perjuangan Islam. Ada soalan? Silakan. Kenapa? Kerana
Ya, macam ini soalan yang baik. Tuan-tuan, dia ada dua perkara. Pertama, tuduhan yang dibuat di mahkamah ataupun pendirian kita sendiri tak ada isu. Politik Malaysia ini ialah politik tuduh-menuduh. Itu dulu. Politik Malaysia politik tuduh-menuduh. Kita kena Islamisasikan politik ini. Kita politik Malaysia ialah politik kebah rata rakyat, politik tuduh-menuduh, politik pembaziran harta, dan berbagai-bagai lagi yang selalu saya sebut tuan-tuan. Dan tuan-tuan tak payah ragu-ragu dengan pemberian. Saya berlasah habis pokoknya. Hak kebahagiaan rakyat saya berlasah untuk abang. Saya ingat saya bukan alhamdulillah satu-satunya orang yang pulih dan hitam kerajaan dan soal kerajaan. Satu-satunya orang pulih. Dan satu-satu orang alhamdulillah tak bimbang tentang kontrak kan nak sambung ke tak. Saya sebut. Tetapi saya nak sebut, saya kena adil. Sebab tu saya sebut, apabila kerajaan suruh kata jangan membazir, saya hantam. Dia kata, untuk rakyat kata jangan membazir, yang hantam dengan kemewahan, dengan percutian nampak, dengan allowance nampak. Untuk rakyat kampung ni, saya sebut adil. Katakan rakyat tu juga kata orang tak adil. Termasuk dalam hal ini. Bila kita kata tak boleh kita tuduh satu orang, sebenarnya dalam agama bukan kita tuduh satu orang. Kita tak boleh tuduh semua orang. Kita di Malaysia ni ada berbagai kes yang orang tu dituduh berzina dengan orang ni dituduh skandal seks yang tu ni. Semua ni tuduhan yang dilemparkan dalam mahkamah, bukan dalam mahkamah, di ceramah. Dalam internet, di pentas politik, dalam akhbar politik, dalam akhbar kerajaan, dalam akhbar pembangkang. Tetapi setengah orang, bukan tuan-tuan lah, orang jauh di Timur Tengah, setengah orang, masa kita tuduh orang, kita tak rasa tentang kepentingan saksi. Bila orang tuduh kita, baru kita teringat bahawa hukum tak boleh tuduh orang tanpa saksi. Kita jangan sampai pepatah Arab kata darabani wa bakar, syatamani washtaka. Dia maki aku, dia menangis. Dia pukul aku, dia pergi mengadu. Kita jangan. Tuan-tuan kata, you tak boleh maki saya juga tak boleh maki you. Jangan, you tak boleh maki saya tanpa bukti, saya maki you sama. Tak boleh. Tapi oleh kerana kita telah jadikan gelanggang politik itu mahkamah rakyat. Asalnya politik patut menceritakan bagaimana idea untuk membangunkan negara ini, menegakkan keadilan, bagaimana idea untuk mengelakkan rakyat daripada hidup susah. Politik jadi cerita kain kau tu, bawah kain kau ni. Lalu politik tuduh-menuduh. Kawan yang dituduh tu, yang ni disuruh buktikan dia tak bersalah. Kawan tu pula suruh tuduh, dia suruh jawab. Kawan ni tuduh, hang rasuah, pula jawab. Ikut kaedah al-aslu bara'atul zimmah. Seseorang lepas daripada tuduhan, al-bara'atul asliyah, tidak dianggap bersalah melainkan setelah dibuktikan dia bersalah. Tapi masa kita tuduh orang, dia suruh dia jawab. Bila orang tuduh kita kata saya tak perlu jawab. Bukan saya rela, kita kena fair. Tuan-tuan, Nabi SAW bila buat perjanjian Hudaibiyah, perjanjian itu setelah Nabi buat perjanjian dengan Suhail bin Amr, dalam perjanjian itu kata
Orang Mekah yang lari pergi Madinah kena bagi patah balik. Orang Madinah yang lari pergi Mekah tak kena patah balik. Nabi setuju. Tengah Nabi nak sign, bukan sign dah, nak tak tulis lagi di kertas perjanjian, tiba-tiba anak Suhail ni di pihak musyrikin Mekah. Anak Suhail dia lari keluar daripada tahanan Quraisy yang menyeksa dia kerana dia masuk Islam. Bila berlaku macam tu, dia lari keluar, dia tahu orang Islam mari dekat dengan Mekah, buat nak pergi umrah tak jadi, kemudian buat perjanjian Hudaibiyah. Dia main terpa masuk ke dalam pasukan orang Islam, tolonglah selamat aku. Dia pun siksa aku pasal masuk Islam. Sedangkan perjanjian tu kata, geng orang Islam nak pergi Mekah kena bagi peta balik. Orang Islam yang pergi Madinah, orang Mekah yang lari ke Madinah tak balik. Orang Madinah yang lari ke Mekah tak payah tak balik. Suhail kata, wahai Muhammad, tuan nak dia pula. Ini bukti pertama, benda pertama yang nak kena tunduk kepada perjanjian. Nabi kata, Suhail, kita tak tulis lagi ni, baru nak tulis. Nabi kata, Suhail kata, kalau tak usah berjanji roh, tak usah buat perjanjian. Nabi rasa sebab kesian, dia lari terus, dia nak cari pembelaan. Suhail dengan Quraisy heret anak dia berdarah-darah, heret dia bawa pergi keseksaan. Para sahabat kata, wahai Rasulullah, takkanlah macam ni, dia lari nak dapatkan pelindung kita. Anak Suhail dia kata, sampai hati kamu saudara-saudara kaum muslimin aku, kamu biar mereka seksa aku. Omar sambil daripada heret Suhail, anak Suhail dia lari, dia berjalan dengan anak Suhail. Dia sedih, dia pada buat tak, tapi dia nak buat tak boleh, perjanjian tak berani. Omar kata, aku macam nak bagi pedang kata, santai bang kepala apa dia, mati dia. Tapi rupanya dia tak tergamak. Nabi sedih. Nabi kata, sabar, Allah Ta'ala akan menjadi membuka untuk jalan. Tapi orang Islam sebab, tapi oleh kerana nama kata Nabi dan perjuangan itu patuh kepada peraturan, maka patuh. Bila kita berjuang, kita tak patuh. Kita harap tak boleh 7 orang melainkan yang saksi. Kita pun kadang-kadang kita buat benda tu, isu orang tuduh kita macam tu. Kita buat. Bukan saya kata nak bela, pasal kita buat. Bukan semua orang buat. Ada 3-4 kelab buat, kadang-kadang kita pun kata. Tuan-tuan, kadang-kadang orang tu berzina, orang zina tu, utama orang politik. Kita bersembang macam kata, kita kata benda tu ringan, di sisi Allah dia besar, kita tuduh dia berzina. Secara khusus kita tuduh. Dan kita berani memang berzina dengan ubah lama, kita kata. Termasuk bertuduh orang. Semasa kita tuduh orang, kita tak sebut pun tentang saksi, seseorang tak boleh dituduh tanpa bukti, kita tak sebut. Dia bilang, mari kita baca nas tu. Saya kata, hak balik itu pun salah, hak balik ni pun silap. Salah apa? 2 kali 5, 5 kali 2, tapi bukan salah semua. Kadang-kadang kita kata orang ni dah kena dah penjangak joy. Memang dalam agama tak boleh tuduh, memang. Tapi soal perception, bila orang tuduh kita macam ni lah, bukan saya suruh dia, bukan, saya kata bukan tuan. Macam mana nak kata, orang kadang-kadang dia berkelahi kan, dia mahabak ustaz, laki saya ni Ustaz, main perempuan kuat, dia kena orang kata, misalnya, dia cerita dia. Jadi kena damai. Bukti ni, laki saya ni, dia pun kata dia doktor perempuan lain. Dia panggil kelahi damai. Saya tak payahlah, saya tak kata kat semua itu. Kata, hang jangan jawab apa. Ketuduh tidak perlu menjawab. Sila datangkan saksi.
Sebenarnya itu bukan soal tuduh saksi. Dia berkelahi, saya nak berdamai. Saya kata, betul tak dibuat? Dia terdok tak? Demi Allah, saya tak dok. Dia fitnah. Bukan saya paksa dia sumpah. Dia sumpah tu nak redakan masalah. Hari itu saya cadang sumpah tu nak redakan masalah. Orang Melayu ni huduh panggil macam mana? Bila dia dengar orang sumpah, demi Allah, aku tak buat perbuatan hamba kata tu. Kan? Reda lah. Susah kan yang tu pun. Tak mau tak apa. Bukan boleh paksa, mana boleh sumpah paksa. Mak curi ayam tu kata, sumpah. Boleh kadang-kadang, ada polis ni? Boleh dia tak kan? Awak didapati mencuri 15 ekor ayam. Ya, polis kena orang. Kena pencuri kan? Demi Allah saya tak curi sampai 15 ekor. Sekarang dia lupa. Habis 3 ekor. Sebenarnya orang yang kena kedua tak ada sumpah. Tapi kadang-kadang suami isteri juga berkelahian di rumah. Abang betul ke mereka kata abang ni duk ada pasal ni lain? Tak ada yang boleh. Hampir orang dengar mereka tu. Tak ada. Aku ni tak tahu nak cakap kan. Demi Allah tak ada. Aku sayang kat hang orang. Kan? Kita tak boleh kata cik bersalah tu kena cik pergi sumpah. Isteri cik kena datangkan saksi dulu. Allah benda dalam rumah tangga. Kadang benda dalam politik mahkamah tak berjalan lagi. Kalau nak berjalan mahkamah pun macam-macam orang kata. Yang tu kata, yang ni kata, konspirasi yang ni kata. Saya kata apa sumpah lah dengar. Kita nak dengar apa. Kita kata rakyat kita duduk tuduh belah hujung. Duduk cerita anak kita duduk tepi. Liwat dia kan. Liwat tu apa? Kita habak lewat nak berjalan. Sudah dan tuduh cerita tu. Kita nak stop cerita tu. Sebab tu saya kata benda tu. Kita tak mau sudah. Bukan wajib. Saya tak kata wajib sumpah. Tak kata. Dia tak mau. Tak mau tak apa. Kata, abang sumpah lah abang. Kata abang. Abang tak mau sumpah kerana menurut kaedah hukuman syariah. Abang tidak perlu sumpah. Sehingga yang mendatangkan bukti yang sah. Di hadapan hakim yang sah. Tak ada lah. Dia berkelahi dengan Allah lah. Abang sumpah. Abang tidak mau bersumpah. Kenapa tidak abang sumpah? Abang telah menganggap kaedah-kaedah. Kalau abang tak mau sumpah, abang buat sungguh lah tu. Bukan abang buat, tapi abang tak mau bersumpah. Kerana abang dinasihatkan, jangan bersumpah. Takkan macam tu. Hal sumpah pergi bagi kat dunia hamba, tak pergi dengar. Sumpah pergi bagi kat ayat ni, biar ayat dengar. Payah benda tu. Setuju tak? Bukan saya paksa dia tak. Bukan saya dia buat. Sekali yang sumpah, semua sumpah. Datuk Seri Anwar sebut nama. Si Saiful tu, Datuk Seri Najib. Sebut saya nak sebut. Ha? Tak lah bla. Tak lah pun kalau bagi yang bersuara. Saya bukan sebut satu-dua orang. Semua. Ada tak kan? Tak ada Allah. Tentang untuk bersumpah. Ada di sana? Siapa ada? Siapa? Sebelah. Apa dia? Tulang pendapatan. Dengar. Baca bilang bilang hilang kerjaan. Dalam mazhab Ahmad, dia menyatakan benda tu bila orang dapat uang sekaligus 70,000, 80,000, dia panggil mal mustafa. Di bawah bab mal mustafa. Di bawah bab mal mustafa ni dikenakan zakat. Siapa yang nak bayar, bagusnya. Kalau dia tak mau bayar pun, dalam mazhab Syafi'i menyatakan bahawasanya tak kena
Benda ni benda ijtihadiyah, benda ijtihad saja. Kalau tanya pihak urus zakat, tentu dia kata kena bayar. Utama kena bayar kaya. Tapi kalau tuan dapat duit banyak tu syukur bagi duit, tak tahu bagi mak dia, tak apa sama dia bayar. Saya adil sebenarnya. Semalam saya sebut Kelantan syaratkan orang yang nak diambil bekerja hendaklah wanita tu wanita. Hendaklah apa? Bersolat. Benar tu tak? Setuju tak? Setuju. Saya kata kita adil. Saya setuju. Memanglah bukan semestinya semua orang semayang tu baik. Macamlah juga bukan semua orang yang tak ada rekod rasuah tu baik. Kadang-kadang dia tak ada, lepas tu dia rasuah. Tapi Allah kata inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Saya setuju. Banyak dasar-dasar yang Kelantan buat Islamik. Memang bagus. Islamik, saya setuju. Walaupun timbalan menteri di jabatan Perdana Menteri yang ada PhD dan bidang agama tak setuju. Saya pelik pasal pada dia tak setuju. Bentang apa ni? Mentang-mentang bukan parti yang tak setuju. Banyak cantik setuju. Setuju. Kerana betul. Kita ukur orang tak. Kalau menayang pun tak. Kita nak cerita azab Tuhan rasuah macam mana kat dia. Dia kata aku buat jenayah bagi Islam. Mayang pun tak lah. Tapi bila dia semayang ada benda. Tapi ada juga benda yang saya kurang setuju. Seperti kasut tumit tinggi dianggap dilarang. Saya dah hubungi pihak Majlis Pembangunan Kota Baru. Mereka kata sebenarnya peraturan tu asing dan flyer tentang tu asing. Tapi orang gunakan benda yang sama yang kena dikeluarkan oleh pihak yang sama untuk taksir antara satu sama lain. Namun begitu saya katakan kepada mereka, tak payahlah buat contoh kasut tumit tinggi. Yang wanita kasut tumit tinggi menunjukkan tentang tidak tutup aurat itu. Buatlah benda-benda yang lain yang menyentuh tentang hak wanita yang dilarang secara jelas agama, seperti cukur rambut ni. Lebih baik. Sekali kalau buat kasut tumit tinggi nak kena ukur tinggi itu tinggi mana? Seinci ke seinci setengah? Jadi benda-benda itu. Tapi tak apa. Silap ni semua orang silap. Tapi niat nak buat Islam tu bagus. Usaha kepada Islam itu bagus. Kita setuju. Saya setuju. Tapi lagu jilat-jilat saya tak setuju. Ada soalan? Ya. Raja Petra kata liwat ni khilaf ulama. Tak pernah buat sama buat pun tak apa. Allahuakbar. Tuan kadang-kadang politik ni yang ni kita lemah. Dan macam tu juga, kalau yang sebut itu bukan Raja Petra, kita berlatah dia kan? Kalau dia pihak orang yang kita berlatah dia bebas. Tapi oleh kerana tu, sebenarnya yang kata boleh liwat ni, dulu ulama memang nak khilaf pendapat ulama. Sebab tu kalau semua khilaf ulama kita nak pakai khilaf tentang masalah hamba sahaya yang lelaki, adakah boleh digauli? Dapat ni tak betul. Kecuali dalam Syiah. Syiah berpendapat boleh liwat. Hamba sahaya apa semua ni tak ada masalah. Kalau kita import mazhab tu main sebab boleh ya. Syiah sebagai pendapat mereka tentang masalah kahwin mut'ah boleh dengan isteri orang. Kita jumpa satu orang perempuan, kita jumpa kita pergi kahwin mut'ah 2 jam. Kemudian dia pun setuju, kita pergi. Dalam riwayat Syiah, orang bertanya kepada Imam Syiah, macam mana kalau dia bini orang? Kita buka kitab mut'ah, macam mana kalau dia bini orang? Kata Imam tu, hang jangan tanyalah bini siapa, hang jalan juga. Jadi kalau tanya, salah. Kalau tak tanya, salah.
Orang tak percaya, dia kata mereka ni memang dengki dengan Syiah. Tak. Boleh ambil kitab mazhab Syiah, kita bagi yang baca. Dia pun baca. Bukan kitab Sunni, kita ada tak? Ada tak lain? Tak ada. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala rahmati kita semua. Dan kita tahu bahawa dalam perkara ini saya sekali lagi nak sebut kepada tuan-tuan semua, kita teruslah perjalanan Islam ini dengan acuan Islam. Kita terus dengan acuan Islam. Kita nilailah setiap kejadian yang berlaku pada kebelakangan ini. Jangan nilai yang berkata itu kumpulan kita ataupun bukan kumpulan kita, yang berlaku itu kumpulan kita ataupun bukan kumpulan kita, tapi kita nilai apa yang berlaku itu sama dengan ajaran Allah dan Rasul ataupun tidak. Jika sama, kita sokong tanpa kita perlu tanya siapa. Kalau tak sama, kita tentang tanpa kita perlu tanya siapa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala rahmati kita semua insya-Allah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamu alaikum